Baik, kita bersama segmen Roda Hati bergelut dengan perubahan. Tetamu undangan kita sudah pun bersedia untuk menjelaskan topik yang kita bincangkan pada hari ini, iaitu Yang Mulia Tuan Haji Amir Shukri bin Haji Jawawi, iaitu Pegawai Kaunselor Kanan. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, Alhamdulillah. Selamat berpuasa. Selamat puasa juga. Bergelut dengan perubahan. Jadi apa sebenarnya yang dimaksudkan dan topik yang dibawakan pada hari ini? Okey, terima kasih Puan Nur Hayato, Puan Nur Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadinya pada topik Raudah Hati pada hari ini ialah bergelut dengan perubahan. Jadinya soalan pertama tu daripada Puan, iaitu apa dia sebenarnya perubahan inilah. Jadinya kalau dari segi perubahan, kalau kita ni lihat, ia boleh merangkumi berbagai-bagai aspek, terutama sekali dalam aspek kehidupan petani. Jadinya perubahan itu boleh dari segi fizikal, boleh juga daripada segi mental petani. Kalau kita ni lihat dari perubahan ini, kalau dari segi kehidupan, iaitu kehidupan peribadi kita ni lah, and then juga boleh daripada segi pekerjaan, and then perhubungan ketani sesama orang, and then juga kadang-kadang ia juga merangkumi aspek mentality, iaitu kesihatan mental ketani lah. Jadinya kalau kita ni lihat lagi, akan bahagikan lagi perubahan itu, ada dua lah perubahannya. Kalau nombor satu ialah perubahan yang besar atau drastik. Kalau tadi lihat, perubahan drastik ini adalah sesuatu yang penting dalam hidup petani, dan juga perubahan itu sangat monumental lah, sangat besar. Jadinya contohnya seperti kehilangan orang yang tani sayang, and then berkahwin juga, itu adalah perubahan besar bagi diri petani, and then perubahan dari segi gaya hidup petani seharian lah. Manakala kalau kita ni lihat daripada perubahan yang kecil, perubahan kecil ini ia bukan bermaksud ia tidak ada efek atau kesan arah petani, tapi ia kadang-kadang pasal petani sudah sering melaluinya perubahan ini, atau perubahan ini mempunyai sedikit saja kesan dalam kehidupan petani. Contohnya seperti tugasan seharian petani, and then pelaksanaan projek di office, atau juga barangkali perubahan. Kalau patang karang perubahan jua dah berbukalah, terpaksa kita ni ubah pasal tidak ada bahan-bahan kan memasak barangkali yang tadi itulah nasi ayam penyet atau tidak ada dia bahannya, so terpaksa kita ni ubah. So itu adalah perubahan yang kecil yang dapat kita ni handle lah, dapat kita tangani dengan mudah. Kalau kita ni melihat daripada aspek pekerjaan kita ni, ada dua jua perubahan ni. Nombor satu iaitu perubahan dipanggil perubahan evolusi. Perubahan evolusi ini adalah satu perubahan yang perlahan, dan juga ia ni ia fokus dan juga spesifik kepada sesuatu yang akan diubah itu, especially dalam pekerjaan ya, aspek pekerjaan. Nombor dua ialah perubahan yang revolusi atau revolutionary changes lah. Perubahan ini selalunya secara tiba-tiba. Yang memerlukan petani berubah secara tiba-tiba, membuat perubahan drastik, dan melalui sama juga perubahan revolusi ini merangkumi atau melibatkan seluruh organisasi itu, melibatkan banyak orang lah maksudnya. So jadinya kalau kita lihat lagi daripada perubahan-perubahan ini, kita ni lihat kita ni hari-hari ini kita ni dapat lari dari perubahan sebenarnya. Sejauh mana pun kita ni lari, kan mencuba lari dari perubahan itu, akhirnya mesti juga kita ni menghadapinya ujung-ujung itulah. So lebih-lebih lagi kalau dalam keadaan hidup kita ni masa ni yang serba canggih, serba moden, and then juga semua kan kita ni mau tu cepat. Macam semua information mesti cepat, perubahan itu mesti cepat. So semuanya itu memerlukan juga perubahan yang sangat cepat daripada diri petani. So petani mesti menghadapinya atau mengadaptasikan kepada perubahan itu juga dengan lebih cepat. Kalau sekiranya petani lambat saja sesaat, artinya petani itu
boleh ketinggalan jauh ke belakang. So artinya begitu pentingnya perubahan lah pada masa zaman ini. So dari segi kalau kita ni memikirkan daripada seberapa cepatnya perubahan itu, jadinya timbullah kita ni mula ketidakselesaan kalau kita ni dapat mengadaptasi. So di sinilah timbulnya pergelutan yang saya maksudkan itu sekarang, iaitu mengenai dengan pergelutan dengan diri kita ni sendiri untuk cuba menghadapi perubahan itulah. So bukan hanya kerana kita ni ingin melirikan diri itu dan mengasingkan diri, ianya akan menjejaskan bukan saja diri kita ni sendiri, tetapi juga orang-orang persekitaran kita ni lah, di kerja, di rumah dan juga kawan-kawan kita ni. So itu yang saya maksudkan dengan konsep perubahan itulah. Ya. Alhamdulillah ya. Jadi tuannya kalau kita bercakap mengenai dengan perubahan ini sebenarnya meluas. Ya, meluas. Jadi seterusnya ni tuannya, kenapa kita ni sering bergelut dengan perubahan? Pasti ada sebabnya ni, Puan. Okey. Terima kasih, Puan. So yang saya maksudkan tadi yang akhir itu mengenai dengan bergelut. Tadi bergelut selalunya. Saya mengambil daripada aspek emosi kita ni, emosional kita ni. So jadinya kadang-kadang kita ni seperti yang saya nyatakan, kesan daripada perubahan itu sangat signifikan arah diri kita ni. So kita ni manusia ni suka rutin, perkara yang rutin, perkara yang senang kita ni kawal, dan juga perkara yang mudah kita ni jangka atau dapat kita ni predik. Jadinya dan juga ini semua ni membuatkan kita ni rasa selamat. Itu yang kita ni mahukan sebenarnya, rutin itu. So kalau sekiranya perkara ni indah di luar daripada rasa kita ni selamat, itu yang membuatkan kita ni mudah untuk bergelut dengan perubahan ini, susah untuk mengadaptasikan, and then juga mula kita ni lari daripada untuk menghadapi perubahan itulah. Saya bagi contohlah satu kalau kita ni pikirkan atau tani contoh mengenai dengan cuba cara tani mengadaptasi kepada perubahan. Kalau sekiranya tiap-tiap hari kita ni jalan ke office, melalui rute yang sama, mestilah tu atau yang tani biasalah, atau yang tani ketahui. Tani tahu in the jam, tani tahu pukul berapa kita ni keluar dari rumah, dan tahu sudah bila kita ni sampai. Tiba-tiba di mana parking sudah ada. So satu hari ada kemalangan atau ada jam dan sebagainya. So timing kita ni itu pun sudah lari. And then juga lebih-lebih lagi masa ni kita ni menggunakan GPS lah kiranya. So ada berbunyi aplikasi GPS itu memberitahu yang kita ni mesti lalu jalan yang lain. Atau perubahan sudah daripada tani punya rutin. So jadinya apabila itu terjadi, mulalah kita ni memikirkan, kita ni melihat jam, sampatkah Hinda ni, atau kita ni di depan ni ada jam ni, jalan ini aku biasa. So apabila itu terjadi, kadang-kadang ini yang kita ni ingau rasa hati kita ni itu ingau. So jadinya setengah orang pun terkacau pemikirannya. Mood pun bertukar pagi-pagi itu. Datang pun ke office marah-marah dan sebagainya lah. So ani yang sudah kita ni pemikiran tani kacau, atau yang membuatkan emosi kita ni instabil, dan jadinya anitah yang dimaksudkan saya dengan sebagai pergelutan dengan perubahan itu. So in terms of kalau kita ni pandai mencari macam mana tani bergelut atau menghadapi perubahan ini, ia boleh menurunkan juga risiko untuk kita ni menghadapi kesihatan mental seperti kemurungan, kebimbangan dan sebagainya. So tapi kalau kita ni indah dapat menghadapi perubahan dengan secara cekap, kadang-kadang walaupun bila kita ni merasa stres pun sedikit atau menghadapi perkara yang sedikit pun, seperti datang ke office, parking yang kita ni selalu parking kena ambil. So perkara cuma tu pun boleh menyebabkan kita ni emosi. So anda dapat kita ni menghadapi perubahan macam itu. So pentingnya kita ni dapat bergelutlah. So bercakap dengan dari tadi saya bercakap dengan emosi lah. Pergelutan ini menginvolve emosi. So ia
dalam menghadapi perubahan ini, perkara yang sering kita ni rasakan ialah tindak balas emosional kita ni. Tani punya emosional tindak balas kita ni. So dalam kalau kita ni fikirkan mengenai dengan perubahan, ianya kita ni akan selalu melalui perjalanan emosi atau emotional journey lah kita ni panggil dalam menghadapi perubahan. Iaitu apabila kita ni berhadap dengan perubahan, ada 4 stages lah di sini yang dapat kita ni yang akan selalu kita ni lalui. Iaitu nombor 1 ialah penafian atau denial. Kita ni tidak mau menerima. Nombor 1 selalunya. Tidak mau menerima dengan perubahan itu. And then nombor 2, selepas kita ni tidak mau menerima, kita ni akan melawan, which is resistance. Kita ni akan meresist dengan perubahan itu pasal kita ni tidak mau menerima awal. And then kalau sudah kita ni dapat melawan, tidak tuju dapat, then kadang-kadang kita ni akan move on into penerimaan, iaitu acceptance. Acceptance, lepas acceptance kita ni menerima, kita ni fahami, and then baru hujungnya kita ni akan membuat penyesuaian, iaitu adaptasi kepada perubahan itu. So empat stages ini dalam emotional journey kepada perubahan akan menyebabkan yang akan kita ni lalui lah apabila kita ni menghadapi perubahan terutama sekali perubahan yang drastik yang saya maksudkan tadi itulah. So itu yang kan saya maksudkan lah mengenai dengan bergelut atau dalam jadi artinya di sini Tuan, emosi itu memainkan peranan yang besar dalam kehidupan kita. Jadi dengan emosi ini, dan emosi ini juga bermacam-macam. Ada emosi marah, ada juga emosi kita itu sebenarnya happy. Ada emosi itu di sebaliknya dan sebagainya. Jadi itulah ya, ianya sangat memberikan peranan penting. Apalagi kita ni berada di bulan Ramadan ini, macam-macam emosi kita ni sebenarnya. Jadi di sini apakah antara tips yang dapat dikongsikan bila kita ni mula terkesan dengan perubahan itu, dan macam mana emosi kita ni sebenarnya? Okey, terima kasih Penuh dengan soalan itu lah. So di sini ada beberapa tips lah, beberapa tips yang akan saya kongsikan mengenai dengan macam mana kita ni mengatasi atau memperkembangkan lagi macam mana kita ni berhadapan dengan perubahan. Okay, nombor 1, kerana kita ni bercakap mengenai dengan emosi, kita ni ialah tips nombor 1, fahami emosi, akhirnya memberi erti. Artinya di sini maksudnya tu kadang-kadang kita ni terlampau sibuk dengan membuat dan cuba untuk mengadaptasikan diri kita ni dengan perubahan itu, terlampau kita ni fikirkan, terlampau kita ni dalami benar-benar perubahan itu terpulang, tapi lupa kita ni sampai-sampai kita ni lupa indah berapa ingaukan perasaan kita ni itu. Emosi kita ni itu yang akan kita ni lihat. Di sinilah kesedaran itu penting, awareness kita ni menghadapi dengan emosi kita ni itulah. So kita ni perlu fahami emosi kita ni itu. Seperti yang Nur Hayatul mention tadi, aku rasa sedih. So emosinya tu sedih di sana. Atau masa menghadapi perubahan itu aku merasa marah. Of course. Itulah kan masa kita ni mula-mula meresist, masa kita ni mula-mula in denial itu, dua perkara ni yang sering terjadi. So dengan memahami perasaan dan emosi kita ni itu, lebih senang kita ni memikirkan bagaimana akan merespon. Tani fokus kepada emosi. Kenapa kan ku sedih ni? Kenapa kan ku marah? Pasal apa? Cuma tu. Dan membuat strategi untuk mengatasi atau menghadapi perubahan itulah. So okey. So nombor 2 ialah rasakan baru tindakan. Nombor 2 ni maksudnya ialah macam saya katakan tadi ya. So perkara biasa yang untuk kita ni buat ialah untuk mengelak dari sesuatu yang indah selesa sebagai seorang manusia, atau perkara yang biasa. Kita ni selalu kan lari daripada yang tidak selesa ni. Apabila kita ni mengambil kira masa untuk merasakan ini, kalau kita ni tidak mengambil masa untuk merasakan atau mengertikan emosi kita ni, so ia boleh mengakibatkan kesan, bukan saja kesan kepada mentaliti kita ni, tapi juga kesan kepada fizikal kita ni lah. Kalau sudah kita ni terlampau fikirkan benar-benar pasal perubahan itu, bukan boleh menyebabkan kita ni sakit kepala, dan juga boleh sakit belakang, and then sakit tekak kering dan sebagainya. Tanda-tanda stres awal lah, cuma tu. So sebaiknya kita ni ambil perhatian lah mengenai dengan perkara-perkara ni. Notice and accept.
Itu yang importantnya. Kita ni perhatikan dan juga kita ni terima persemua ni. So rather than kita ni lawan, melawan, yang ujungnya tu kan tadi acceptance. So rather than kita ni melawan, kita ni perhatikan dan kita ni terima. Artinya dengan cara ni kita ni akan lebih terbuka dan mudah kita ni mencari kita ni punya coping mechanism itu. Artinya cara kita ni kan mengatasi perkara itulah. Satu example yang boleh saya kongsikan ialah barangkali on teknik pernafasan barangkali. Teknik pernafasan ini maksudnya kalau time kita ni stres atau kita ni terlampau banyak kebimbangan itu, letakkan tangan kita ni itu arah dada kita ni supaya kita ni dapat rasa kita ni punya dada tu. So kita ni tarik napas. Lepas itu kita ni luahkan, and then kalau boleh tutup mata juga supaya kita ni rasa tenang. Apabila kita ni rasa tenang, kita ni akan bertindak balas dengan tekanan yang kita ni hadapi itu. Dan secara automatik ada badan kita ni pun mengeluarkan hormon oksitoksin, iaitu hormon penenangan ni. Ini yang akan kita ni akhirnya kita ni akan mula masa time kita ni rasa tenang itu, time itu kita ni selitkan kita ni punya motivasi diri. Seperti self talk itu seperti dapat ku buat ni, sebab aku kuat, atau aku mampu, atau paling mau kuat lagi aku yakin. So itu yang paling important. Time kita ni tenang itu, time sudah emosi kita ni stabil, itu yang tadi katakan pada diri kita ni sendiri. Dan last sekali kalau kita ni kan melihat iaitu mencari tapinya. Mencari tapinya tu bat. So artinya di sini apa yang dimaksudkan itu ialah kalau dari aspek Islam mencari tapinya ni saya kaitkan dengan sifat husnuzon. Husnuzon kata ni iaitu bersangka baik, sentiasa berfikiran positif. Itu yang kita ni perlukan apabila kita ni menghadapi sesuatu perubahan yang kita ni indah ingin, atau kita ni ada struggle lah untuk menghadapi perubahan itu. So caranya di sini macam mana? Artinya dalam kita ni menghadapi perubahan itu, kita ni akan cuba untuk sentiasa mencari kebaikan, dan juga hikmah dalam perubahan. Mencari kebaikan dalam perubahan itu boleh dikaitkan bukan saja kepada perubahan itu sendiri, tetapi ia juga dapat diambil positif dari keseluruhan kehidupan kita ni. Iaitu bukan saja daripada satu aspek lah tu maksud saya tu. So jadinya sebagai contoh, sedih kuih atau jauh rasa tikuaninya pasal kena pindah di office dan sebagainya. Kena pindah biasa sudah dengan sekelilingan persekitaran yang di office ni, terus kena pindah. So rasa sedih, rasa jauh hati, kenapa aku kena pindah ni? Ada aku rasa salah ke tidak? So dimasukkan tapi di sana tu. Dalam sendirilah, jangan tapi bersyukur juga atau baik juga ada keluarga atau kawan-kawan yang dapat ku support, dapat membagi aku support anilah. Atau contoh lagi next one ialah nervous ku nervous ku perubahan di office ni. Aku tahu dengan hal ehwal macam mana lepasan ni terjadinya di office ni pasal nervous. So tapi indah pak aku orang yang kuat. Indah pak insyaallah dapat ku jalan ini macam tu. So indah semestinya kita ni melihat daripada perubahan itu kenapa ia terjadi, tapi kita ni melihat daripada apa yang kita ni ada sudah pada diri kita ni sendiri. Konsepnya di sini lebih kepada melawan emosi negatif itu dengan sesuatu yang lebih positif daripada itu. So kita ni counterbalance ke dia. So emosi negatif itu kita ni lawan dengan sesuatu yang lebih positif dan lebih bermakna kepada diri kita ni itulah. Alhamdulillah ya. Jadi itulah antara tips yang telah dikongsikan oleh Tuan Amir, iaitu perlunya kita ni fahami emosi dan juga rasa dan juga tindakan.
Dan yang penting adalah self talk dan juga ada tapinya. Bersangka baik. Ya? Bersangka baik. Kalau tadi Tuan mengatakan kalau kita ni tarik nafas satu, kemudian kita ni tutup mata, tu apa katakan pada diri kita ni, yes. aku boleh. Kalau katanya ada aku kisah. Ada aku kisah. So itu maksudnya tidak ada efek arah kita ni lah. So itu supaya kita ni memotivasi diri kita ni. Tepat sekali. Jadi sebenarnya penting juga ya ada penonton dalam kita ni memotivasikan diri kita ni dalam apa jua perubahan, kerana setiap perubahan itu kita ni pasti akan bergelut dia dengan perubahan berkenaan. Dan selain motivasi itu barangkali Tuan ya mendisiplinkan kali. Disiplinkan. Kadang-kadang Tan ini suka membaca motivasi, menerima motivasi. Tapi dengar ada tu hanya 5 minit saja tu. Lepas satu Tan ini dah mendisiplinkan untuk membiasakan ya. Tapi dengan adanya tips-tips yang telah dikongsikan sebentar tadi dan topik yang tadi bincangkan dalam segmen Raudah Hati ini dapat membantu kita ni sedikit sebanyak. Ianya sangat memberikan panduan dan juga manfaatnya. Jadi Tuan, dalam masa yang tersisa sedikit tadi, mungkin ada kesimpulan dalam topik yang kita bincangkan hari ini. Okey, terima kasih Puan. So, secara kesimpulannya, kalau kita ni kumpulkan dengan apa yang saya telah kongsikan dari tadi, kita ni dapat ambil 3 aspek juga daripada itu. Iaitu kita ni panggil 3S lah. Nombor 1, sabar. Kita ni mesti syukur dan juga kita ni mesti serah. Berserahlah. S itu saya ambil itu. So, artinya tawakal. So, jadinya akhir sekali bagi untuk kepentingannya bersabar, bertawakal atas apa yang terjadi dan juga menghadapi perubahan kadang-kadang bukannya sesuatu yang mudah. Dan harus juga kita hadapi dengan perlahan lah. Bukannya terus-terus perubahan terjadi saat ini, saat itu juga kita berubah. Tidak. Sebenarnya memerlukan kita mengadaptasi itu, memerlukan kita proses yang agak perlahan. Dan juga kita ni mesti ingati juga dengan sabar itu akan memberikan kita ni masa untuk berfikir, merasakan apa yang kita ni rasakan secara emosional, refleksi dan muhasabah diri. So akhir sekali kalau kita ni lihat perubahan membawa kematangan dan pembaikan. So apa yang diharapkan ialah kita ni dapat belajar untuk mencari peluang dan menerima fasa baru dalam kehidupan bersama perubahan yang kita ni lalui itu. Alhamdulillah ya. Bapak terima kasih kita ucapkan kepada Yang Mulia Tuan Haji Amir Shukri bin Haji Zawawi, iaitu Pegawai Kaunselor Kanan. Terima kasih Tuan. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.